Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sejarah kata 5 KSSM. Bab 5 pembentukan Malaysia di bawah tajuk kecilnya Perjanjian Julai 1963 dan peristiwa pengisytiharaan Malaysia. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk Perjanjian Julai 1963 dan peristiwa pengisytiharaan Malaysia, ada 4 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, maksud Perjanjian Malaysia. Yang kedua, intipati Perjanjian Malaysia. Yang ketiga, misi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Dan yang keempat, peristiwa pengisytiharaan Malaysia. Okey, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, maksud Perjanjian Malaysia dahulu. Perjanjian Malaysia ni adalah sebuah dokumen. Bila buat perjanjian, jadi kita kena sign. Sign tu dekat mana? Tanda tangan tu dekat dokumen. Jadi Perjanjian Malaysia ni adalah sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura pada 9 Julai 1963 di London. Kalau pelajar tak boleh ingat 9 Julai 1963, ingat di mana pun dah cukup dah, iaitu di London. Jadi Perjanjian Malaysia ni adalah sebuah dokumen yang ditandatangani oleh berapa negeri? 5 pihak yang terlibat, iaitu British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura di London pada 9 Julai 1963. Ingat nah, Perjanjian Malaysia ni adalah sebuah dokumen yang ditandatangani oleh 5 kerajaan tersebut, iaitu British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura. Perjanjian ni dibuat di mana? Di London. Okey, intipati Perjanjian Malaysia. Ada 7 perkara kesemuanya. Yang pertama, tarikh pembentukan Malaysia ditetapkan pada 31 Ogos 1963. Yang kedua, Malaysia mengandungi Sarawak, Sabah, Singapura dan PTM. Yang ketiga, kedudukan Bumiputera Sarawak dan Sabah diiktiraf. Yang keempat, Parlimen memperuntukkan 24 kerusi untuk Sarawak, 16 kerusi Sabah dan 15 kerusi Singapura. Semua berjumlah 55 kerusi. 24 Sarawak, 16 Sabah, 15 Singapura. Paling sikit Singapura. Yang kelima, tempoh masa peralihan diperuntukkan seperti pendidikan dan pentadbiran awam. Semua bidang tersebut diberikan tempoh masa peralihan. Kemudiannya yang keenam, Kabinet Negeri Sarawak ditubuhkan dan juga Kabinet di Negeri Sabah. Dan yang terakhir sekali, British mengiktiraf kedaulatan ataupun kemerdekaan. British mengiktiraf kedaulatan atau kemerdekaan Sarawak, Sabah dan Singapura dalam Malaysia. Jadi dia punya formula untuk intipati Perjanjian Malaysia ni, tarikh malang putera Pak Leman tempah kambing biri-biri. Tarikh malang putera Pak Leman tempah kambing apa? Kambing biri-biri. Malangnya mereka tak makan kambing biri-biri tu, tapi anak Pak Leman, putera Pak Leman ni tertempah kambing biri-biri. Jadi tarikh itu adalah tarikh malang bagi keluarga mereka. Okey, tengok perangai formula. Tarikh merujuk pada tarikh juga, iaitu tarikh pembentukan Malaysia pada 31 Ogos 1963. Ingat nak, Malaysia sebenarnya nak ditubuhkan pada 31 Ogos 1963. Tarikh 31 Ogos tu bersamaan dengan tarikh kita merdeka, iaitu kita merdeka pada 31 Ogos 1957. Kita ambil tarikh yang sama juga untuk menubuhkan Malaysia, iaitu 31 Ogos juga tahun 1963. Ini intipati yang terkandung dalam Perjanjian Malaysia, di mana tarikh pembentukan Malaysia pada 31 Ogos 1963, tetapi tidak berjaya dilaksanakan pada 31 Ogos tersebut sebab laporan daripada PBB lambat sampai kepada Kerajaan British dan Tanah Melayu. Tapi dalam Perjanjian Malaysia, bila kita akan isytiharkan Malaysia pada 31 Ogos 1963. Yang kedua, Malang. Malang merujuk kepada Malaysia, persamaan pada huruf M-A-L-A. Malang, Malaysia. Malaysia mengandungi 4 buah negeri, iaitu Sarawak, Sabah, Singapura dan PTM. Kemudiannya putera merujuk kepada Bumiputera. Bumiputera ada 2 sebutan, Bumi dengan Putera. Cikgu ambil sebutan belakangnya, iaitu Putera. Putera merujuk kepada kedudukan Bumiputera Sarawak dan Sabah diiktiraf. Pak Leman merujuk kepada Parlimen. Dalam Parlimen, Sarawak mendapat 24 kerusi, Sabah mendapat 16 kerusi dan Singapura mendapat 15 kerusi.
Tempah merujuk kepada tempoh. Persamaan pada huruf TEMP dengan H. Tempah, tempoh. Tempoh apa ni? Tempoh peralihan. Tempoh peralihan kuasa seperti dalam bidang pendidikan dan pentadbiran awam. Kambing merujuk kepada kabinet. Persamaan pada huruf KA dengan BI di tengah-tengah. Kambing, kabinet. Iaitu Kabinet Negeri bagi Sarawak dan Sabah ditubuhkan. Dan last sekali, biri-biri merujuk kepada British. Persamaan pada huruf BRI. Biri-biri dengan British. Iaitu British mengiktiraf kemerdekaan ataupun kedaulatan Sarawak dan Sabah berserta dengan Singapura dalam Malaysia. Jadi kesimpulannya semua sekali ada berapa isi kandungan perjanjian Malaysia? Ada 7 perkara. Dia punya formula, tarikh malang Putera Parlimen, tempah kambing biri-biri. Tarikh merujuk pada tarikh penubuhan Malaysia pada 31 Ogos 1963. Malang merujuk kepada Malaysia. Malaysia mengandungi 4 negeri, Sarawak, Sabah, Singapura, PTM. Putera merujuk kepada kedudukan bumi putera Sabah dan Sarawak diiktiraf. Parlimen merujuk kepada Parlimen. Parlimen memperuntukkan 24 kerusi untuk Sarawak, 16 kerusi Sabah, 15 kerusi Singapura. Tempah merujuk kepada tempoh peralihan kuasa dalam bidang pendidikan ataupun perkhidmatan awam dan bidang yang lain-lain. Kambing merujuk kepada Kabinet Negeri. Sebab Sabah Sarawak ni negeri, jadi kabinet apa dibentuk? Kabinet Negeri Sabah dan Sarawak dibentuk. Dan last sekali, biri-biri merujuk pada British. British mengiktiraf kedaulatan Sabah, Sarawak dan Singapura dalam Malaysia. Okey, itu untuk intipati perjanjian Malaysia. Seterusnya kita lihat misi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Indonesia membuat bantah rasmi tentang pembentukan Malaysia kepada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Disebabkan Indonesia membuat bantah secara rasmi terus kepada bangsa-bangsa bersatu, jadi Setiausaha Agong PBB bernama UTAN. Namanya UTAN, bukannya hutan. UTAN ni kalau tambah H di depan menjadikannya hutan. Dia bukannya hutan. Dia adalah manusia yang bernama UTAN. UTAN ni Setiausaha Agong PBB menubuhkan United Nations Malaysian Mission ataupun singkatannya UNMM. UNMM. Tengok di situ. Kalau kita tengok singkatannya UNMM tu merujuk kepada huruf U dengan N. U dengan N tu macam huruf N yang diterbalikkan. UN dengan 2M. Jadi UNMM, United Nations Malaysian Mission. UNMM ni ada 2 tugas. Yang pertama menilai dan yang kedua membuat laporan. Okey, kita lihat satu persatu tugasnya. Kalau yang pertama menilai dulu, di mana Lawrence Michelmore, iaitu Duta Amerika Syarikat DPB. Apa namanya? Lawrence Michelmore. Mengetuai rombongan untuk menilai pendapat penduduk Sarawak dan Sabah. Yang kedua, namun laporan lambat disiapkan sehingga menyebabkan pengumuman pembentukan Malaysia pada 31 Ogos 1963 terpaksa ditangguhkan. Ya, sebab tu kita membentuk Malaysia bukan pada 31 Ogos 1963. Pasal apa tak boleh bentuk pada 31 Ogos 1963? Sebab laporan daripada UNMM lambat disiapkan. Dan last sekali, laporan akhir daripada UNMM menunjukkan penduduk Sarawak dan Sabah bersetuju menerima Malaysia. Jadi siapa yang mewakili pertubuhan bangsa-bangsa bersatu di bawah UNMM untuk menilai pendapat penduduk Sabah dan Sarawak ialah Lawrence Michelmore. Namanya Lawrence Michelmore. Dia nak more, nak lagi pendapat. Kemudiannya laporan. Laporan berjaya disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan tak berjaya. Sebab tu tarikh pengisytiharan Malaysia pada 31 Ogos 1963 terpaksa ditunda. Dalam sekali laporan akhir, UNMM menyatakan semua penduduk Sabah dan Sarawak bersetuju menyertai Malaysia. Jadi ingatlah, misi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu ni bermula selepas Indonesia membantah secara rasmi di PBB. Jadi UTAN, iaitu Setiausaha Agong PBB, telah membentuk UNMM. Ada 2 tugas UNMM, iaitu menilai dengan membuat laporan. Okey, kita lihat yang terakhir. Peristiwa pengisytiharaan Malaysia pada 16 September 1963. Peristiwa pengisytiharaan Malaysia ni dibuat serentak
di 3 negeri, iaitu di Kuala Lumpur, Sarawak dan juga Sabah. Okey, kita lihat Kuala Lumpur dulu. Di Kuala Lumpur, Yang di-Pertuan Agong membacakan pengisytiharan Malaysia di Stadium Merdeka dan disaksikan oleh Tunku Abdul Rahman. Agong yang baca pengisytiharan Malaysia dan disaksikan oleh Perdana Menteri waktu itu, iaitu Tunku Abdul Rahman. Yang kedua, di Sarawak, hari yang sama juga di Sarawak, pengisytiharan Malaysia dibacakan oleh Kir Johari, iaitu Wakil Kerajaan Persekutuan di Kuching, dengan dihadiri oleh anggota Kabinet Negeri serta Datuk Abang Haji Openg. Abang Syafiee mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Siapa Yang di-Pertua Negeri Sarawak yang pertama? Datuk Abang Haji Openg. Manakala di Sabah, Datuk Mustafa Datuk Harun mengumumkan pengisytiharan Malaysia di Kota Kinabalu serta beliau menandatangani surat sumpah sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah sambil disaksikan oleh Tun Abdul Razak, Wakil Kerajaan Persekutuan. Di setiap negeri, Sabah dan Sarawak itu ada Wakil Kerajaan Persekutuan. Kalau di Sabah, siapa Wakil Kerajaan Persekutuan? Tun Abdul Razak. Manakala di Sarawak, Wakil Kerajaan Persekutuan adalah Kir Johari. Okey, jadi kesimpulannya, peristiwa pengisytiharan Malaysia ni dibuat serentak di 3 negeri, iaitu Kuala Lumpur, Sabah, Sarawak pada 16 September 1963. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 244, iaitu 10 markah. Baiklah, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu, dia tanya, apakah maksud perjanjian Malaysia? Ingatlah, bila disebut perjanjian, semua perjanjian ditandatangani atas kertas ataupun atas dokumen. Jadi perjanjian Malaysia ni adalah sebuah dokumen yang ditandatangani. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni tak ada nombor 1 Roman dan 2 Roman kan. Bermaksud kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka soalan. Maksud perjanjian Malaysia ialah sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura pada 9 Julai 1963 di London. Okey, soalan B dia tanya, nyatakan kandungan utama yang terdapat dalam perjanjian Malaysia. Apa kehendak soalan? Kandungan utama dalam perjanjian Malaysia. Ada formula tak? Ada apa formulanya tadi? Tarikh malang putera Pak Leman, tempah kambing biri-biri. Okey, di ruangan jawapan bagi soalan struktur ni tak ada juga kan nombor 1 Roman dan 2 Roman. Bermaksud kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka soalan. Kandungan utama yang terdapat dalam perjanjian Malaysia ialah tarikh pembentukan Malaysia ditetapkan pada 31 Ogos 1963. Titik. Lepas titik, wajib bermaksud penanda wacana. Penanda wacana yang selalu kita belajar ialah selain itu, di samping itu, seterusnya kan. Tapi di sini cikgu nak ajak guna number. Jadi kita bermula dengan kedua. Kenapa kedua? Sebab nak masuk isi yang kedua. Jadi kedua, koma. Malaysia mengandungi Sarawak, Sabah, Singapura dan PTM. Titik. Lepas kedua. Ketiga, kedudukan Bumiputera Sarawak dan Sabah diiktiraf. Lepas ketiga. Keempat, Parlimen memperuntukkan 24 kerusi di Sarawak, 16 kerusi di Sabah dan 15 kerusi di Singapura. Ada lagi tak kandungan yang lain? Ada lagi. Okey, ingat balik formula. Tarikh malang putera Pak Leman. Tempah. Tempah merujuk kepada tempoh peralihan kuasa seperti dalam bidang pendidikan dan perkhidmatan awam. Kambing merujuk kepada Kabinet Negeri di Sabah dan Sarawak dibentuk. Dan last sekali, yang ketujuh, British, biri-biri itu merujuk kepada British. British mengiktiraf kedaulatan negeri Sabah, Sarawak dan Singapura dalam Malaysia. Okey, soalan C. Pada pandangan anda, apakah kepentingan pembentukan negara Malaysia? Apakah hendak soalan kepentingan pembentukan negara Malaysia? Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni pun tak ada nombor 1 Roman dan 2 Roman kan di ruangan jawapan kan. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Pandainya. Jadi ambil balik pembuka soalan. Kepentingan pembentukan negara Malaysia ialah pertahanan negara menjadi lebih kuat dan terjamin. Huraiannya, ingatlah huraian bermula perkataan hal ini. Hal ini kerana setiap negeri akan bekerjasama dengan menjadi benteng untuk menghentam pengganas negara sekiranya negara diancam. Kemudian lepas huraian bermaksud contoh. Contohnya melalui pencerobohan pengganas di Lahad Datu Sabah menyebabkan seluruh pasukan keselamatan negara berkumpul untuk memerangi pengganas tersebut. Last sekali, bermaksud kesan. Kesannya keamanan negara dan kedaulatan negara dapat dikekalkan.
Okey, kita tengok contoh soalan esei pula. Markahnya 488 iaitu 20 markah. Okey, kita bincang satu persatu. Soalan A dulu dia tanya. Jelaskan misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam peristiwa yang membawa kepada pembentukan Malaysia. Apa kehendak soalan? Misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okey, untuk jawab soalan esei, seperti biasa, mulakan balik dengan pembuka soalan. Misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam peristiwa yang membawa kepada pembentukan Malaysia ialah UTAN menubuhkan United Nations Malaysia Mission ataupun UNMM untuk menilai dan membuat laporan selepas Indonesia membuat bantahan secara rasmi tentang penubuhan Malaysia kepada PBB. Seterusnya, lepas titik bawa masuk penanda wacana. Ingat, lepas titik wajib bawa masuk penanda wacana. Jadi seterusnya, Lauren Michelle Moore mengetuai rombongan untuk menilai pendapat penduduk Sarawak dan Sabah. Namun, laporan lambat disiapkan sehingga menyebabkan pengumuman pembentukan Malaysia pada 31 Ogos 1963 terpaksa ditangguhkan. Laporan akhir daripada UNMM menunjukkan penduduk Sarawak dan Sabah menerima pembentukan Malaysia. Okey, seterusnya soalan B. Terangkan peristiwa pengisytiharan Malaysia pada 16 September 1963. Apa kehendak soalan? Peristiwa pengisytiharan Malaysia. Ingat tak? Peristiwa pengisytiharan Malaysia ni, Malaysia diiktiraf serentak di 3 tempat, Kuala Lumpur, Sarawak dan juga Sabah. Okey, untuk memulakan jawapan bagi soalan esei, seperti biasa, ambil balik pembuka soalan. Peristiwa pengisytiharan Malaysia pada 6 September 1963 ialah istiadat pengisytiharan diadakan serentak di Kuala Lumpur, Sarawak dan Sabah. Titik. Di Kuala Lumpur, Yang di-Pertuan Agong membacakan pengisytiharan Malaysia di Stadium Merdeka dengan disaksikan oleh Tunku Abdul Rahman. Titik. Agung baca, kemudiannya wakil rakyat iaitu Tunku Rahman yang melihat. Seterusnya, di Sarawak pula pengisytiharan Malaysia dibacakan Kir Johari, wakil kerajaan persekutuan di Kuching dengan dihadiri oleh anggota Kabinet Negeri dan Datuk Abang Haji Openg mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Siapa yang baca? Kir Johari yang baca. Yang angkat sumpah sebagai Yang di-Pertua Negeri, Datuk Abang Haji Openg. Selain itu, di Sabah, Datuk Mustafa Datuk Harun mengumumkan pengisytiharan Malaysia. Yang umum pengisytiharan Malaysia di Sabah siapa? Datuk Mustafa Datuk Harun. Dan beliau menandatangani surat sumpah sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah sambil disaksikan oleh Tun Abdul Razak, wakil kerajaan persekutuan. Okey, last sekali soalan kebat. Pembentukan Malaysia membawa kepada kemakmuran negara kita sehingga hari ini. Buktikan kebenaran pernyataan tersebut. Apa kehendak soalan? Pembentukan Malaysia membawa kepada kemakmuran. Okey, untuk jawab soalan esei seperti biasa, ambil balik pembuka soalan. Pembentukan Malaysia membawa kepada kemakmuran negara kita sehingga hari ini ialah pertahanan negara dapat diperkukuhkan. Titik. Huraiannya, hal ini kerana setiap negeri akan bersama menjadi benteng untuk menentang musuh negara. Contohnya, serangan pengganas di Lahad Datu yang menunjukkan seluruh anggota keselamatan dari semua negeri turun menentang pengganas. Kesannya, keselamatan negara terjamin. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Menggunakan number ataupun penanda wacana. Number nak mula nombor apa? Nombor kedua. Kenapa kedua? Sebab isi kedua. Jadi kedua koma, kerjasama ekonomi dapat diwujudkan demi kepentingan bersama. Huraiannya, hal ini dapat memanfaatkan sumber yang ada dalam setiap negeri. Contohnya, Sabah kaya dengan kayu balak, Sarawak kaya dengan lada hitam dan Tanah Melayu kaya dengan getah dan biji timah. Last sekali kesannya, menggalakkan perkembangan industri pertanian dan pelaburan dapat ditingkatkan. Okey, hanya sekadar itu sahaja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.